Guys, welcome to Daniza Channel. Hari ni kita nak kutip burung kiambang, lepas tu tengok ikan saya. Jadi kita lempah. Burung kiambang saya untuk diorang berteduh. Jadi je kita tengok. Tadi saya baru kena sengat dengan ikan keli, tengok. Berdarah habis. Tadi lagi banyak udara. Dia tapi tak apalah. Jadi jom kita tengok ikan kita di bawah cermin. Sebab dia bersih dah. Tengok bawah tu. Mesti ada ikan apa-apa. Tepi ni ada ikan selat, guys. Bawah tu tengok. Tadi saya baru basuh, jadi dah elok balik. Jadi ni semua ikan-ikan saya. Ada yang saya dapat, ada yang saya beli. Tengok. Tengok ada banyak sangat-sangat ikan. Jadi dekat sini ada banyak ikan puyuh. Sebab banyak. Ikan puyuh mesti akan dapat bila mancing di bendang. Tak tahulah kenapa. Jadi jom kita letak pokok kiambang ni. Saya letak kat korang tau. Sebab pokok kiambang ni dia orang sebab berteduh. Kalau kita letak kat sini, mesti dia orang akan datang kat situ. Jadi tengok. Banyaknya ikan puyuh. Tengok ada ikan puyuh. Banyak. Ikan puyuh kuning pun ada. Dia kuning sangat tau. Nak dekat emas sikit. Puyuh emas salah. Puyuh kuning pun betul. Tengok. Elok lah, guys. Tengok, saya bersih air ni elok dah. Saya seorang yang bersih, tak ada siapa tolong. Tu pun elok lagi. Oh no, bigi dah datang, guys. Tengok. Banyak sangat ikan. Banyak gila. Ini kalau tengok banyak sangat. Bigi. Apa bigi buat? Aduh, guys. Tengok dia orang ni suka dia muncul. Tak tahu kenapa. Tambah-tambah bigi tu. Bigi. Bigi tu ikan keli yang besar tu, yang suka dah lalu tu. Mana tu? Ada ikan keli. Bigi lagi. Ada banyak kali bigi masuk kamera. Jadi tengok. Banyak sangat dah. Banyak sangat dah ikan ni. Tapi rasanya tak cukup sebab sebenarnya saya tadi beli red tail catfish tau. Lepas saya beli red tail catfish tu, ikan tu mati. Tak tahulah kenapa. Tanda-tanda kita ni tak reti jaga kan. Kita beli lepas tu mati. Korang janganlah bila tengok barang yang elok ke, ambil pengajaran lah, guys. Korang janganlah bila tengok yang elok je korang nak beli sana sini. Tak tengok dia rosak cepat je. Macam beli ikan lah. Kita nak beli ikan predator tapi kita tak hati jaga. Itulah yang jadi masalahnya tu. Macam saya tadi, saya tak ada pengalaman bela ikan red tail. Saya pun jadi payah lah. Lagi tapi tak apa, banyak lagi ikan. Lagipun red tail catfish dengan alligator gar tak ada tadi. Saya beli alligator gar tak apa tadi. Alligator gar ni korang janganlah buat main dengan dia ni. Kalau korang buat main juga, memang korang cari pasal. Korang memang cari pasal dengan dia.
Dia kalau gigit dia takkan lepas dah. Sakit dia gigit. Macam ikan keli sengat jugalah. Dia kira macam tu jugalah sakit dia. Tengok. Banyak ikan suka datang. Tengok. Saya tengok. Ikan suka berteduh kat pokok ni. Tak tahulah kenapa. Tapi ikan keli ni rasanya akan pupus. Nak tahu kenapa saya cakap macam tu? Sebab ikan keli ni selalu dijadikan feeding untuk ikan toman. That's why kenapa ikan keli tak duduk kat sungai. Ikan keli tak duduk kat sungai pula. That's why ikan toman tak duduk kat sawah. Sebab nanti ikan keli makin pupus lah dekat sawah. Tambah-tambah sekali sebenarnya kalau korang kenal, mesti korang kenal udang beras. Udang beras tu. Sebenarnya yang udang hantu tu, udang Lucina tu. Yang kita selalu jumpa dekat sungai tu. Bila kita sauk mesti dapat satu spesies udang ni. Jadi udang ni udang tempatan. Dia ni dia ni jaga ekosistem tau. Dia makan semua lumut-lumut lah. Tengok. Tu bukan bigi lah guys. Itu ada satu lagi saya dapat keli Afrika dekat sungai. Dekat Perak. Sungai Perak. Sungai Perak ni sungai yang penuh dengan ikan pendatang lah. Sungai Perak dengan sungai di luas. Jadi bahayalah untuk ikan-ikan tempatan. Sebabnya kenapa saya cakap macam tu? Sebab banyak dah ikan yang pupus. Sebab ikan keli Afrika ni. Keli Afrika ni pun dia terlepas juga benih-benih dia. Masalahnya diorang lah yang salah. Sebenarnya untuk saya kalau nak ternak ikan tu tak apa, tapi diorang ni bela dekat dalam sekarang ni diorang boleh bela dekat dalam sungai. Cara dia pasang apa tahu apa gitu. Dia pasang benda macam benang tu apa dia tahu, saya tak ingat dah. Sebab sekarang kita boleh bela dekat dalam jala dah sekarang. Jala kira macam jala jugalah kan. Macam jala. Kira sekarang kita dah boleh bela dekat dalam tempat jala tu. Kalau bela dalam kolam tak apa. Dia kalau bela kat dalam kolam dia tak ada nak lepas. Kalau dia terlepas pun dia akan masuk kat kolam ikan lain. Sebab dia tak ada kemungkinan dia boleh lepas dekat tu. Tapi kalau kita bela kat sangka. Saya terlupa sangka. Tapi bila kita bela kat dalam sangka, sekarang ni dah boleh bela kat dalam sangka. Jadi dia kalau sangka tu tak kuat memang lepaslah benih-benih dia tu. Macam redtail catfish. Redtail catfish ni dia tak membiak kat semua sungai. Tapi ada potensi dia boleh membiak. Sebab that's why kita kena cegah lah. Jadi si bigi dia menyebuk je. Jadi that's why kita kena perangilah ikan pendatang ni. Ikan pendatang ni saya suka dua-dua, ikan pendatang dan ikan tempatan dua-dua. Saya suka dua jenis ikan tu. Saya suka ikan tempatan tu, saya suka ikan pendatang, saya suka. Dua-dua saya suka sama tu. Saya tak pilih kasih pun. Sebab dua-dua pun cantik. Tapi ikan tempatan ni lagi cantik lah, elok macam tu kan. Sebab ada ikan tropical macam tu kan. Tapi rasanya tropical ni banyak yang ada dekat sungai je. Jadi saya lagi suka ikan tempatan jadi saya suka ikan tempatan dan ikan pendatang lah. Cuma saya suka dua-dua tu tak apa. Sebab dia kalau dia ternak saya sukalah. Tapi bila dia ternak dekat dalam kat dalam orang panggil sangka, dia jadi lepas tu dia makan pula ikan yang lain tu.
Jadi that's why kita kena tu. Itu bawang ekor merah dari Amazon. Tapi sekarang bawang ekor merah Siam pula. Bawang ekor merah Siam ni dah banyak sangat yang terlepas. Tambah-tambahan lagi dekat sungai yang ada udang galah tu. Sungai apa tah? Sungai tu terkenal dengan udang galah yang banyak. Jadi cuba bayangkan, kalau bawang ekor merah tu membiak dekat satu tempat yang ada udang galah yang banyak tu, apa nasib udang-udang galah dekat situ? Ratusan dia orang berpotensi untuk mempupuskan ikan pula dah, udang galah yang ada kat sana tu. Jadi cubalah korang fikir sendiri. That's why kenapa kita kena halang ikan tempatan, halang ikan pendatang untuk datang ke tempat yang bahaya. Tapi kalau ternak dalam kolam tak apa, dia jadi tak bahaya, safety. Tapi bila dekat dalam sangkar, kita janganlah bela kat dalam sangkar. Sebab kalau sangkar tu tak kuat ke, dia boleh pecah dan terus keluarkan ikannya. Jadi that's why saya sendiri pun bela dekat dalam kolam yang tak berdekatan dengan sungai. Malah tak ada sungai pula tu. Sebab selalunya saya mancing dekat mana tah, dekat sawah. Sebab saya tak ada lah pula nak pergi sampai jauh-jauh. Buat apa nak pergi tu? Tiap-tiap kali petang saya akan mancing. Tiap-tiap pukul 4 ke 5 ke. Tiap-tiap kali pukul 4 saya akan mancing. Untuk sama ada untuk bela atau makan. Selalunya saya guna untuk bela. Tapi sekarang ni dah tak boleh lah nak mancing tu. Sekarang ni saya mancing kadang-kadang ni dah tak boleh dah. Sebab polis selalu saman saya ni. Kerja dia saman je. Dia buat roadblock. Dia tanya, "Dek, buat apa main sini?" Saya kata nak mancing. Lepas tu dia orang kata, tak boleh balik. Jadi takut tu sampai tak nak pergi dah. Jadi waktu tak ada COVID pula dah. Tak ada COVID pula dah lah. Jadi kita kena patuhi SOP. Tapi masalahnya sampai bila? Tapi sebenarnya tu dululah. Sekarang saya mancing. Dulu saya mancing dekat sawah. Sekarang ni saya mancing dekat tu. Sekarang ni saya mancing dekat parit. Dekat parit belakang rumah saya. Saya selalu mancing kat situ. Jadi macam budak-budak kampung lain lah. Tapi saya ni budak bandar. Budak bandar yang mancing tepi belakang rumah sawah. Dekat belakang rumah saya tu sawah, tahu tak? Jadi selalu saya akan mancing dekat situ untuk bela lah, selalunya untuk bela. Sebab saya pun teringin juga nak. Kadang-kadang saya akan makan. Selalu saya dapat ikan pendatang juga, iaitu haram batik. Haram batik bukanlah ikan tempatan. Jadi that's why kita kena halang dia daripada masuk lah. Jadi saya pun baru kena sengat dengan ikan. Tambah-tambah waktu bulan puasa pula. Aduh, sangat membagongkan. Jadi ikan yang kita bela sebenarnya ikan yang kita bela ni, kita tak payahlah nak pergi ke kedai semata-mata untuk nak cari ikan. Sebenarnya korang ni bela ikan puyuh ni sudahlah. That's why saya pun bukanlah saya kata korang ni bela ikan yang buruk-buruk, sudahlah. Bukan maksud saya. Sebab semua ikan tu tidaklah buruk. Jadi kita kena belajarlah bela ikan-ikan yang lasak ni. Sebab saya sekarang ni viral lah beta ke, ikan laga ke.
beta ikan laga, ikan gapi macam tu. Tapi diorang bela lepas tu mati sekejap. Itu FYP saya yang pertama. Saya reti bela ikan gapi. Dulu saya bela tak pernah mati satu pun. Nak tahu apa rahsianya? Saya guna tension gun lah guys. Sebab tension gun lah ikan saya hidup. Jadi kalau tak ada tension gun tak payah bela lah. Tapi kalau ikan-ikan keli je tu, kalau korang nak bela dalam kolam, sepatutnya tak payah. Sebab ikan keli selalunya tak payah pun duduk dekat dalam. Duduk dekat dalam tu. Lepas tu saya nak tunjuk kat korang.